Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya nak sambung topik yang seterusnya insya-Allah untuk hari ini. Sebelum tu saya nak mengajak kita semua untuk kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Ilahi. Alhamdulillah. Sebab apa? Allah bagi kita satu hari lagi untuk kita hidup, untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita ni dengan orang-orang yang kita sayang. So far, Alhamdulillah, moga Allah pelihara orang-orang yang kita sayang daripada virus yang sedang merebak sekarang ni kan. So insya-Allah dengan adanya kita punya langkah-langkah daripada kerajaan kita untuk mengajak semua untuk stay at home, okay, dan keluar hanya jika perlu untuk beli barang makanan, dan kita maintain kita punya social distancing, pakai mask, bawa sanitizer. InsyaAllah kita ikhtiar untuk jauhkan diri kita, dan seterusnya insyaAllah untuk jauhkan keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapa kita daripada wabak COVID-19 yang sedang actually orang kata spreading ni kan. So insyaAllah kita doa baik-baik, kita doa untuk semua, kita doa untuk Malaysia, kita doa untuk satu dunia sama-sama supaya Allah angkat virus ni, angkat dan terus pergi lenyap daripada the whole entire world insyaAllah. Okay, so hari ni saya nak share satu lagi topik yang best, satu lagi topik yang interesting. Okay, sambil-sambil kita stay at home ni, bagi-bagi yang mungkin belum sempat tengok topik-topik yang sebelum ni, boleh habiskan sebab apa? Bila pembelajaran ni kita berlangsung, kita dapat manfaatkan semua ilmu ni insyaAllah sampai bila-bila. Okay, so saya yakin setelah kita dah buat sebelum kita nak final timbangan, setakat kita dah 2 kali timbangan ni, saya yakin perubahan dah banyak berlaku dekat badan, dah mula rasa shrink, bukan setakat timbangan makin ringan, kulit makin cantik, baju tu dah makin longgar, kalau yang pakai uniform, muka dah makin panjang kan. Alhamdulillah. So kita dapat rasa sebab apa? Beza bila kita amalkan intake pemakanan yang penuh nutrisi. Dan apa yang saya nak share hari ni adalah tentang lemak. Okey, fakta tentang lemak. Okey, lemak ni sebenarnya dia tidak hilang daripada badan. Bila anda turun berat badan pun dia tak hilang daripada badan. Okey, so sekarang kita nak ungkai misteri ke mana hilangnya lemak. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, bila actually kita remove impurities, kita tak tambah makanan-makanan tak sihat, kita dapat insyaAllah tingkatkan metabolisme dalam badan kita. Okey, so lemak ni dia bukan menghilang tapi dia hanya mengecil. Dia hanya shrinking daripada badan kita ni, dia shrinking, dia tak hilang. Okey, tapi bila Alhamdulillah bila dia shrink, insyaAllah dia dapat bantu tingkatkan metabolisme badan kita sebab more space ada untuk kita build muscle. Okey, apa yang anda tahu pasal lemak adalah basically lemak ni mungkin kita tahu dia keluar melalui air kencing ke air besar ke kan, mungkin sebelum ni kan. Okey, tapi actually dia ada sentiasa dalam badan kita ni. Okey, dan actually dia boleh bertambah daripada segi saiz dan juga daripada segi kuantiti dan juga saiz dia. That's why takut tu kuantiti dan saiz dia. So adakah kita ni tak perlukan lemak? Okey, lemak ada fungsi dalam badan kita. Okey, kita perlu ada lemak, iaitu untuk penyerapan beberapa jenis vitamin dalam badan kita. Lemak perlu untuk regulate temperature dalam badan kita kan. Lemak perlu untuk absorb dekat bahagian kita punya organs tu. Okey, apa-apa hentakan, apa-apa shock yang berlaku kan, dia perlu untuk preserve kita punya organs. Tapi actually bila kita fikir, banyak salah dia bila kita mula fikir yang kita turun berat badan ni, lemak ni akan hilang daripada badan kita. Okey, sebenarnya lemak ni dia perlu ada, walaupun anda dah lose weight pun potensi untuk naik semula adalah tinggi, especially bagi yang memang started memang beratnya banyak, macam tu kan. Kenapa? Sebab apa? Dia tak boleh dihilangkan tapi boleh dikecilkan. Okay, saya ulang sekali lagi, lemak ni dia tak hilang daripada badan tapi dia boleh kita kecilkan, shrinkkan dia. Okay, bila kita dah turun berat badan, kenapa ada potensi boleh naik balik berat? Okay, lemak ni datang daripada mana sebenarnya? Okay, lemak datang daripada excess kalori yang kita makan tak terbakar, tak ada jadi aktiviti kita tak membakar dia. Dan bila kita tak guna, especially daripada karbo lah kan, daripada segi karbo. Yang ini saya dah share dalam topik glycemic index dan juga healthy breakfast, nanti boleh check balik. Okay, so bila kita makan makanan yang tinggi karbo yang memang tak guna ni, dia akan disimpan jadi lemak. Okay, lepas tu the fastest
Karbo ni penting sebab karbo adalah the fastest source of energy. Penting untuk ada. Okey. Masalahnya bila kita terlebih karbo daily. Ni yang jadi masalah. Okey. Especially Malaysian lah. Sebab Malaysia ni memang kreatif dalam mempelbagaikan makanan. Macam sekarang kita tengok coffee pula. Tak kisahlah makanan dan minuman. We are so creative. And everybody like suka copycat dengan cepat. Suka nak follow. Benda yang tak sihat ni suka nak follow. Okay, that's why Malaysia ni digelar sebagai syurga makanan. Actually, tak ada yang kita tak jumpa cari kat Malaysia. Semua makanan from the whole entire world kita boleh cari kat Malaysia. Betul tak? Okay, so macam contoh kita ada banyak siaran, macam contoh jalan-jalan cari makan kan. Bila banyak makan siaran-siaran macam ni yang kita tengok, kita akan mula cari. Okay, so iklan yang kita tengok macam contoh sekarang kan tengah cuti kan, cuti panjang, ada siaran free dekat TV kan. So kita akan kebanyakannya memang akan ada iklan makanan. Dan okay, study daripada company besar-besar seperti KFC, McDonald, mereka memang actually mengaku mereka menggunakan teknik marketing untuk tarik pelanggan supaya pelanggan ingat mereka. Okey, kita ambil contoh lah 7552525. Ingat tak apa? Saya yakin. Okey, semua mesti ingat lah, especially mungkin yang bukan golongan yang baru-baru ni mungkin tak apa tahu. Yang lama, especially macam golongan-golongan umur saya 20 lebih pun masih kenal. Itu adalah iklan Pizza Hut. Okay, so memang kita akan ingat insyaAllah sampai bila-bila ingatnya. Nampak cheese terliur, tertarik macam tu kan. Extra cheese kan. KFC. KFC apa? Sedap sehingga menjilat jari. Betul. Finger licking good. Okay. Macam ayam dia crunchy. Gitu kan. Sedap hingga menjilat jari. Dan kita tengok biskut Oreo. Kita memang ingat kan. Putar, jilat, celup. Gitu kan. So, memang basically ni adalah antara iklan yang memang saya share ni sebab dia akan mengganggu kita. That's why saya punya advice kat sini, kurangkan tengok TV, especially iklan-iklan yang tak baik ni sebab dia akan buat kita nak cari makanan tu. Kita keluar semata-mata untuk cari makanan tu dan dia akan mempengaruhi tabiat kita. Dia termasuk dengan bukan setakat iklan dekat TV, iklan dekat social media macam Facebook ke, dekat Instagram ke kan. Elakkan tengok macam tu. Kalau ada grup-grup yang memang tak membantu, yang memang hanya jual makanan, yang memang orang kata open order, bomboloni, open order ni, open order tu, dia mengganggu. Jadi kita boleh left group. Cakap baik-baik, saya kena left group. Sebab dia sedikit sebanyak mengganggu. Kalau kita tak beli untuk kita mungkin akan beli untuk orang yang kita sayang kat rumah. Walaupun nak bagi keep on feeding them with extra sugar, what would happen? Macam tu ya. Okey, seterusnya kita bila makan tinggi karbo, dia akan membina fat. Dan fat ni apa makanan dia? Okey, fat ni adalah satu living entity dalam badan kita. Lemak ni dia living entity. Dia boleh bertambah dari segi saiz dan juga kuantiti. Dan dia occupy space kat dalam badan kita. Yang paling tak seronok, dia akan duduk lah. Dia perlu tempat. Okey, dan nanti saya share 1 kg lemak dengan 1 kg otot. Nanti kita boleh tengok perbezaan dia macam mana. Okey, isi padu dia sama tapi saiz lemak lebih besar daripada otot. Ni yang tak syok ni. Keburukannya dia akan kacau saiz kita. Lagi buruk kalau dia kacau organ kita. Ni paling tak syok. Okey, so nanti saya share. Okey, berkenaan dengan lemak dekat bahagian organ juga. Okey, so saya nak share juga kat sini, sangatlah rugi bagi kita yang dah turun berat badan ni. Lepas tu kita kembali kepada berat badan asal. Sebab sebenarnya kenapa rugi? Sebab makanan untuk kita, makanan untuk saiz lemak ni membesar, atau makanan-makanan tak sihat lah senang kata ni, kita dah stop for berapa hari dah ni. Kita dah stop for, kalau ikut official kita mula yang baru dah masuk grup 3 bulan, mungkin 4 bulan, tolak hari ni 26, so lebih kurang dalam 3 minggu ya. Kurangkan dan stopkan makan garam, gula semua kan, makan makanan tak sihat. Tengok plate semua sihat alhamdulillah, dengan minum shake kan, makan banyak sayur. So kita dah buat dalam masa 3 minggu ni, fat dah mula turun. Tapi untuk pengetahuan anda, lemak ni dia tak hilang tapi dia hanya shrink. Sebab kenapa dia shrink? Sebab makanan dia tak ada. So dia mengecut. Okay, so that's why kalau kita kembali kepada cara makan asal kita yang sebelum ni, berat boleh naik semula dengan lebih mudah sebab dia tak hilang, memory dia still ada kat dalam. Okay, dan especially kat sini kita ambil senang kata gini lah kalau orang yang memang pernah berat badan 90-100 kg, dia memang ada tendensi untuk senang nak naik berat badan dia balik. Kenapa? Sebab lemak dia tadi tak hilang. So okay,
kita bila buat ni, that's why kita memang always cakap about istiqamah, okay? Ikhlas dengan niat nak sihat. Actually bukan nak kurus tapi nak sihat. Nak sihat ni is a long term journey, it's a long term punya journey. Okay? So sebab apa lemak tu ada dalam badan dan dia boleh grow back. Dia boleh grow back fat cell ni. Dia banyak berlaku pada yang buat secara ekstrim lah. InsyaAllah kita kat sini nak buat cara yang betul kan. Banyak yang berlaku bagi orang yang buat secara ekstrim. Dia actually dia tak pasti, mungkin dia tak tahu kan, dia tak ada ilmu kan, yang lemak ni ada dalam badan dan actually dia yang paling tak seronok, dia akan menyusahkan untuk nak mula balik the second time, the third time. Why? Sebenarnya especially bagi those yang memang first timer, second timer nak buat ni mudah lagi tau. Tapi jangan keep on macam diet, lepas tu malas lah, bantai balik. Lepas tu diet balik, bantai balik, diet balik, bantai balik. Dia akan jadi lebih susah untuk proses yang seterusnya. Kenapa? Sebab badan tu dah ada memory. So bila dah ada memory, you need to do a lot more than the first time you did. Tu yang tak seronok tu. Macam contoh sekarang boleh minum air 3 liter, tapi kalau dah naik balik berat badan nanti masa nak buat semula tu mungkin kena minum air 4 liter. Macam tu. Kan? Mungkin snacking dia kena lebih jaga. Mesti kena cut langsung oil kan. So ikhlaskan niat, memang kita buat ni, kita memang nak buat cara yang betul dan buat terus. Orang kata dah alang-alang buat tu biar sampai siap. Okay. So bila insyaAllah bila kita actually susah nak turun lah untuk cara yang untuk kali yang seterusnya tu. So kita buat sungguh-sungguh dan insyaAllah kita boleh train back kita punya muscle ni insyaAllah. Okay, cuma it's gonna be tougher. So jangan buat macam tu. That's why bagi saya untuk turun berat badan ni sebenarnya mudah dengan kos yang basically bawah 500, macam semua yang baru join 370 kan, boleh turun sampai 2 ke 4 kilo. Actually dah ramai dah memang on track dah. Okay, so kalau kita guna cara lain macam contoh London Weight Management tu semua lagi tinggi kos dia. So dalam program ni anda dapat semua sebenarnya, dapat coaching, dapat ilmu kan. That's why sangat rugilah jika anda naik balik berat badan just because of your ignorance atau rasa macam nak balas dendam balik. Sebab sebenarnya keseronokan makan ni sekejap je, tapi benda kita nak tanggung ni tu panjang, ataupun kita kata macam alamak, macam menyesal buat dia kan. Dan susah lah nak dapat balik berat ideal. Okay, so tapi dia lain dengan cheating day. Sebab cheating day ni kita makan sekali je nanti, sekali ke 2 kali sahaja dalam ujung bulan nanti insyaAllah, lepas 29 hari bulan. Setakat sehari shouldn't be any problem. Dia tak ada masalah sebab kita akan mulakan hari dengan breakfast. Lepas tu boleh ambil your cheat meal that you want to reward yourself. Tapi masalah ni jika you get back to your actual cara makan dulu. Contoh memang ambil roti canai pagi-pagi, pergi balik makan roti canai pagi-pagi, tu something will happen. That something is something that you don't want it to happen lah, senang kata. Kan? Dia akan membantutkan aktiviti anda. Nanti mula badan rasa tak best balik, and then nak restart balik. It's not that easy macam tu. Ya? So bila lemak banyak sebenarnya kita susah nak bersenam, stamina kita kurang macam tu. And then bila lemak ni dia occupy space dalam badan kita, dia akan expand dekat tempat-tempat yang kita tak suka, macam belakang badan, bawah lengan, pipi dengan jayanya, double chin, perut, peha, semua kan. So makanan yang tinggi kalori ni sebenarnya dibagi makan kepada sel lemak dan dia ada mutation dekat situ juga. Dia akan membahagi kat situ. Itu yang tak seronok tu. So kita kena berhati-hati dengan apa yang kita makan setiap hari. Berhati-hati dengan makanan kita. Sebab bila banyak penyakit ni datang daripada makanan sebenarnya. So insyaAllah kita be in the group. Walaupun anda dah dapat berat ideal anda, insyaAllah nanti semua orang akan capai berat ideal. Saya sangat yakin. Okay. Tapi terus stay dalam grup supaya kita terus istiqamah untuk jaga pemakanan kita. Okay, dan boleh share dengan orang yang anda sayang tentang manfaat program cabaran kurus online ni. Okay, dan jom kita sama-sama rejoin sampai kurus, dan insyaAllah rejoin sampai bila-bila. Sebab saya yakin memang kat sini kita semua nak sihat, dan insyaAllah sihat sampai bila-bila. So itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita ingat sama-sama bahawa sel lemak ni dia tak hilang. Okay, tapi dia hanya mengecil ataupun dia membesar semula. So dia akan mengecil kalau kita tak feed dia dengan makanan lemak. Tapi kalau dia membesar balik sebab apa? Kita feed dia dengan makanan-makanan yang tak sihat. Okay? So terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa dekat topik yang seterusnya.